Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu doakan semua pelajar sihat dan bebas COVID-19 di samping keluarga masing-masing. Cikgu perkenalkan diri cikgu. Nama saya, Cikgu Muhammad Hafiz bin Ruzak dari Sekolah SMKA Durian Guling, Marang, Terengganu. Dan cikgu akan mengajar anda subjek Biologi tingkatan 5. Topik pembelajaran yang kita akan sentuh pada hari ini ialah koordinasi dan gerak balas. Sebelum itu, masihkah anda ingat apa yang telah anda pelajari dalam tajuk pertama Sains tingkatan 2 dahulu? Ya, dunia melalui deria. Dan anda telah belajar pelbagai jenis organ deria dan jenis gerak balas pada tingkatan 2 dahulu. Jadi, kali ini kita akan meneruskan kesinambungan tajuk tersebut dalam bab 3 tingkatan 5. Bab 3 tingkatan 5 kita ini adalah berkaitan dengan koordinasi dan gerak balas. Sebelum itu, ayuh kita tinjau terlebih dahulu apakah yang akan kita alami setelah habis bab 3 ini nanti. Dalam bab 3, terdapat 6 objektif pembelajaran seperti berikut. Objektif pembelajaran yang kita akan pelajari adalah daripada 3.1 sehingga 3.6. Dan objektif pembelajaran fokus kita pada hari ini ialah 3.1, iaitu memahami koordinasi dan gerak balas. Sebelum itu, sama-sama kita tonton 3 video untuk kita memahami lebih lanjut tentang koordinasi dan gerak balas. Ayuh kita saksikan. Apa yang anda dapat saksikan dan analisis daripada video-video yang telah ditayangkan tadi? Daripada setiap video tersebut, kita dapati bahawa setiap jenis hidupan, tidak kira manusia, haiwan atau tumbuhan, akan melakukan gerak balas terhadap rangsangan yang diterima. Terlebih dahulu, jom kita memahami apakah itu rangsangan. Rangsangan bermaksud perubahan. Rangsangan bermaksud perubahan yang berlaku dalam persekitaran dan dikesan oleh badan. Dan rangsangan dibahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu rangsangan luar dan rangsangan dalam. Rangsangan luar ialah perubahan yang berlaku di persekitaran luar kita. Manakala rangsangan dalam ialah perubahan yang berlaku di persekitaran dalam badan. Contoh-contoh perkara yang diklasifikasikan sebagai persekitaran luar adalah seperti berikut. Suhu, sentuhan, rasa, cahaya, bunyi dan bau. Manakala, contoh-contoh perkara yang dikategorikan sebagai persekitaran dalaman badan adalah seperti berikut. pH darah, suhu badan, dan tekanan darah. Rangsangan yang berbeza akan dikesan oleh reseptor yang terdapat di seluruh badan kita. Kita lihat contoh rangsangan luar dan reseptor yang mengesannya. Bunyi dikesan oleh reseptor bunyi di telinga. Image dikesan oleh reseptor cahaya di mata. Manakala bau dikesan oleh reseptor bau yang terdapat di hidung kita.
Contoh rangsangan dalam dan reseptornya pula adalah seperti suhu badan dikesan oleh termoreseptor. Tekanan darah dikesan oleh baroreseptor. Dan tekanan osmosis dikesan oleh osmoreseptor. Dan perkara-perkara ini kita akan belajar dengan lebih lanjut dalam objektif pembelajaran yang berikutnya. Kita telah mempelajari bahawa rangsangan yang berbeza akan dikesan oleh reseptor yang berbeza. Apa yang akan berlaku? Kita telah mempelajari bahawa rangsangan akan dikesan oleh reseptor. Reseptor yang telah mengesan rangsangan tadi akan mencetuskan impas saraf, iaitu sejenis isyarat elektrik. Impas saraf ialah sejenis isyarat elektrik. Dan ia akan dialirkan melalui sistem saraf sehingga ke efektor. Efektor ialah organ yang akan melakukan gerak balas. Efektor, efek. Efektor, efek. Pengaliran isyarat yang bermula di reseptor akan berakhir di reseptor dan ia perlu dikawal dan diselaraskan. Proses penyelarasan tersebut dikenali sebagai koordinasi. Koordinasi ini penting bagi memastikan gerak balas yang tepat terhadap rangsangan yang diterima. Berikut merupakan gambar rajah carta alih yang menunjukkan koordinasi gerak balas oleh sistem saraf. Yang pertama, rangsangan akan dikesan oleh reseptor. Kemudian, impas saraf akan dicetuskan oleh sel-sel reseptor dan impas saraf tersebut merupakan isyarat dalam bentuk elektrik. Impas saraf akan mengalir melalui neuron yang pertama, iaitu neuron aferen. Neuron pertama iaitu neuron aferen. Neuron ini turut dikenali sebagai sel saraf. Jadi, maksud neuron adalah sel saraf. Neuron aferen akan mengalirkan impas saraf ke pusat integrasi, iaitu otak. Pusat integrasi bermaksud pusat untuk pentafsiran dan pemprosesan maklumat. Neuron kedua, iaitu interneuron, terlibat dalam proses ini. Setelah otak mentafsir maklumat yang diterima, impas saraf untuk tindakan akan dihantar ke efektor melalui neuron ketiga, iaitu neuron eferen. Neuron eferen akan mengalirkan impas saraf ke efektor. Dan efektor yang menerima impas saraf tersebut akan melakukan gerak balas. Jadi di sini kita lihat terdapat 3 neuron untuk melakukan koordinasi dan gerak balas, iaitu neuron aferen, interneuron dan yang ketiga neuron eferen. Dan secara keseluruhannya, pusat proses koordinasi akan melibatkan 2 sistem, iaitu sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf ialah sistem yang melibatkan sel-sel saraf atau dikenali sebagai neuron, manakala sistem endokrin melibatkan sistem penghasilan hormon. Kita akan mempelajari lebih lanjut koordinasi oleh kedua-dua sistem tersebut di dalam objektif pembelajaran yang berikutnya. Yang terakhir, kita akan memahami apa itu gerak balas. Gerak balas merupakan respon oleh efektor berdasarkan rangsangan yang diterima. Dan gerak balas adalah berbeza berdasarkan rangsangan dan situasi yang berbeza. Dalam badan manusia, terdapat pelbagai jenis efektor. Dan efektor yang paling banyak memainkan peranan ialah tisu-tisu otot serta kelenjar-kelenjar. Kita telah mempelajari dan memahami apa itu koordinasi dan gerak balas.
Seterusnya, cikgu akan uji kefahaman anda berkaitan apa yang telah dipelajari pada hari ini. Berikut merupakan satu rajah yang memaparkan seorang remaja yang sedang menjalankan satu aktiviti sukan. Berdasarkan gambar rajah tersebut, sila jawab soalan-soalan berikut. Soalan yang pertama, berdasarkan rajah ini, apakah rangsangan yang dapat diperhatikan? Dan yang kedua, apakah kategori rangsangan yang anda nyatakan tersebut? Dan yang ketiga, lengkapkan proses koordinasi bermula dari rangsangan sehingga ke gerak balas dalam gambar rajah tersebut. Sila ambil masa dan fikirkan jawapan yang tepat. Ayo, kita semak jawapan anda. Berdasarkan gambar rajah yang telah diberikan tadi, rangsangan dalam gambar rajah tersebut adalah bulu tangkis ataupun bola badminton. Dan rangsangan tersebut dikategorikan sebagai rangsangan luar kerana dia datang daripada persekitaran luar. Dan seterusnya, bagaimana koordinasi bermula dari rangsangan sehingga ke gerak balas berlaku dalam situasi tersebut. Ia bermula daripada bulu tangkis, dikesan oleh reseptor, iaitu reseptor cahaya di mata. Seterusnya, reseptor akan menghantar impas saraf melalui neuron afferent ke otak. Otak akan memproses, mengintegrasi maklumat tersebut dan menghasilkan impas saraf untuk dihantar ke efektor melalui neuron efferent. Dan yang terakhir, efektor iaitu tisu-tisu otot akan melakukan gerak balas iaitu memukul kembali bola badminton tadi. Jadi, apabila kita menjawab sesuatu soalan, berdasarkan gambar rajah, kita perlu menggunakan segala maklumat dalam gambar rajah tersebut. Tahniah bagi anda yang telah menjawab dengan betul. Sampai di sini dahulu sesi pembelajaran kita untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain masa. Stay home, stay study. Assalamualaikum.